Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para peserta 5th International Conference on Global Business and Social Science 2021. Saya Nurul Hafizah Ma'ruf dari Pusat Jenis Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia ingin berkongsi sedikit kajian mengenai amalan kemahiran pemikiran sejarah di kalangan pelajar pintar cerdas dan berbakat. Baiklah, bagi pendahuluan, pengajaran dan pembelajaran PDP subjek sejarah tidak wajar hanya sekadar untuk melengkapkan silibus kerana bimbang matlamat asal tidak tercapai. Budaya penyampaian fakta dari buku teks semata-mata juga boleh membunuh minat pelajar terhadap subjek sejarah. Salah satu objektif kurikulum standard Sekolah Menengah 2016 mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah di kalangan murid dalam PDP sejarah bagi memahami peristiwa sejarah. Oleh itu, para guru perlu memainkan peranan mereka dengan sewajarnya agar pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran ini dengan baik. Pelajar pintar, cerdas dan berbakat PCB merupakan pelajar yang dikenal pasti IQ yang tinggi. Menurut Sadah Abdul Majid 2009, istilah PCB umumnya merujuk kepada para pelajar yang berpotensi untuk cemerlang dalam bidang-bidang yang tertentu. Namun, di kalangan mereka juga mempunyai kemampuan kognitif yang berbeza-beza untuk subjek-subjek tertentu. Penyataan masalah. Mempelajari subjek sejarah dengan mempraktikkan elemen-elemen KPS adalah berbeza sama sekali dengan konsep penghafalan fakta semata-mata. Dengan mempraktikkan amalan KPS dalam pembelajaran subjek sejarah, para pelajar akan lebih berasa seronok. Selain dapat menjiwai sejarah, ada kalanya mereka sendiri merasakan bahawa mereka adalah ahli sejarawan. Namun, perasaan khawatir juga dirasai oleh para guru sama ada mereka sudah bersedia atau tidak untuk sama-sama mengaplikasikan KPS tersebut di dalam maupun di luar kelas bersama-sama dengan pelajar PCB. Bagi tujuan kajian, ianya untuk mengukur amalan KPS di kalangan pelajar PCB dengan mengambil kira pencapaian, umur dan grade pelajar. Bagi objektif kajian, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara amalan KPS dengan tahap pencapaian pelajar PCB? Kedua, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara amalan KPS dengan umur pelajar? Dan ketiga, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara amalan KPS dengan perbezaan grade pelajar PCB? Bagi hipotesis kajian, pertama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara amalan KPS dengan tahap pencapaian pelajar PCB. Kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara amalan KPS dengan umur pelajar PCB. Dan ketiga, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara amalan KPS dengan perbezaan grade pelajar PCB. Bagi saluran kajian, ada 5 kajian utama yang saya rujuk antaranya daripada Sharifah Nur Putih 2010. Bagi membolehkan para pelajar berfikir seperti sejarawan, ianya haruslah bermula daripada guru yang mampu untuk berfikir seperti seorang sejarawan. Yang kedua, daripada Ruli Putri Nemala Puji 2015, para guru haruslah menyusun strategi ketika mendedahkan kepada para pelajar akan KPS dalam PDP di dalam kelas dengan mengikut personaliti serta karakter pelajar. Yang ketiga, M. Kafibah 2019, guru yang mengikuti kursus atau latihan profesional yang disediakan oleh pihak berwajib mampu serta berkeyakinan tinggi untuk mengaplikasikan KPS di dalam kelas berbanding dengan para guru yang tidak mengikuti mana-mana latihan. Yang keempat, M. Kafibah 2019, KPS haruslah diterapkan dalam PDP di sekolah kerana ia mampu untuk menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek sejarah di dalam kelas. Bagi metodologi kajian, para pelajar yang dipilih untuk menjawab soal selidik ini adalah secara rawak dari umur 12 hingga 17 tahun. Kedua, soal selidik ini telah diberikan oleh Google Form kepada para pelajar PCB di akhir semester pembelajaran tahun 2020. Bagi populasi kajian, sebanyak 52% pelajar perempuan manakala 40% pelajar lelaki yang terlibat dalam kajian ini. Peratusan pelajar PCB mengikut umur bermula daripada umur 12 tahun seramai 3% orang, 13 tahun seramai 20%, 14 tahun seramai 17%, 15 tahun seramai 20%, 16 tahun seramai 30% dan 17 tahun sebanyak 8%. Bagi metod kajian dan pengumpulan data, kaedah yang digunakan adalah kaedah kuantitatif. Data-data yang dikumpul adalah berdasarkan kepada kajian soal selidik yang menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawapan iaitu 1 hingga 5. Kajian soal selidik yang dirujuk adalah Ruli Putri Nimala Puji dan Abdul Razak Ahmad dari artikel bertajuk Gaya Belajar dan Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam Pembelajaran Sejarah di Peringkat Universitas. Yang ketiga, persampilan pula dibuat secara rawak iaitu dengan melibatkan 410 orang pelajar PCB. Bagi analisis data, kaedah t-test sampel tak berstandar dan ANOVA bagi melihat perbezaan skor min,
peratusan sisihan pegawai dan korelasi antara amalan KPS dengan tahap pencapaian, umur dan pemeriksaan grade rendah, sederhana dan tinggi di kalangan pelajar PCB. Bagi instrumen kajian, kajian soal sidik yang telah digunakan kepada pelajar PCB dari asas 1 hingga tahap 2 berkaitan dengan kajian yang bertajuk tinjauan amalan KPS terhadap pelajar PCB ini boleh dipercayai dengan bacaan 0.959. Penganalisaan data. Pertama, data-data soal sidik dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS V2.0. Statistik deskriptif menguraikan ciri-ciri pemboleh ubah seperti demografi responden bagi mendapatkan nilai min, peratusan dan sisihan piawai. Ketiga, statistik inferensi digunakan bagi ujian T-sampel tak bersandar dan ANOVA. Keempat, ujian T-sampel tak bersandar melihat persepsi bagi item amalan KPS antaranya identifikasi bukti sejarah, interpretasi sejarah, rasionalisasi sejarah, imajinasi sejarah dan identifikasi kronologi sejarah berdasarkan tahap pencapaian pelajar PCB yang berlainan jantina. Kelima, ujian ANOVA menganalisis tahap amalan KPS berdasarkan pencapaian, umur dan perbezaan grade rendah dan tinggi di kalangan pelajar PCB. Seterusnya adalah ujian normaliti. Data adalah bertaburan normal dengan keputusan tidak signifikan melainkan bagi item identifikasi bukti sejarah bagi grade tertinggi iaitu A dan B. Seterusnya adalah ujian T tidak bersandar. Sampel kajian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar PCB lelaki dan perempuan dari asas 1 hingga tahap 2 bagi amalan KPS berdasarkan kepada pencapaian pelajar PCB. Seterusnya, kita nak lihat adakah terdapat hubungan yang signifikan antara amalan KPS dengan tahap pencapaian pelajar PCB. Sampel kajian di sebelah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara amalan KPS dengan tahap pencapaian pelajar PCB antaranya bagi item kemahiran interpretasi sejarah, kemahiran rasionalisasi sejarah dan kemahiran imajinasi sejarah. Ini menunjukkan hipotesis nol bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara amalan KPS dengan tahap pencapaian pelajar PCB adalah ditolak. Seterusnya kita lihat pada adakah terdapat hubungan yang signifikan antara amalan KPS dengan umur pelajar PCB. Sampel kajian di sebelah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara amalan KPS dengan umur pelajar PCB antaranya item kemahiran identifikasi bukti sejarah, kemahiran rasionalisasi sejarah, kemahiran identifikasi kronologi sejarah. Ini menunjukkan hipotesis nol bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara amalan KPS dengan umur pelajar PCB adalah ditolak. Menurut kajian Nurul Hafizah Ma'ruf, persediaan dari segi fizikal dan mental adalah sangat penting bagi seorang guru demi memastikan PDP yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas dapat memberi erti kepada para pelajar. Menurut kajian Muhammad Ali Hanifah, dengan pengamalan KPS dalam maupun di luar kelas, ia dapat menjadikan para pelajar menjadi lebih fokus, berkeyakinan dan aktif dengan pelbagai aktiviti yang berpusatkan kepada pelajar. Seterusnya, amalan KPS yang dikuasai oleh pelajar PCB. Item yang paling tinggi, kemahiran yang paling tinggi ialah kemahiran imajinasi sejarah sebanyak 84 orang, diikuti oleh kemahiran identifikasi bukti sejarah, rasionalisasi sejarah dan identifikasi kronologi sejarah sebanyak 82 orang. Yang terakhir sekali, yang paling rendah sebanyak 80 orang bagi interpretasi sejarah. Seterusnya, kita nak lihat adakah terdapat hubungan yang signifikan antara amalan KPS dengan grade pelajar PCB. Jadual di atas menunjukkan bahawa pelajar PCB yang mempunyai grade yang tinggi berkeupayaan untuk menguasai amalan KPS yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang mempunyai grade sederhana dan juga pelajar yang mempunyai grade rendah. Menurut Ulan Nurjannah 2020, amalan KPS mampu untuk meningkatkan kemahiran kreatif dan kritis di kalangan pelajar. Manakala menurut Mahazan Awang 2019, pelajar yang memberikan komitmen dengan menghadiri kelas secara konsisten serta melaksanakan aktiviti yang menarik seperti yang diberikan oleh guru mampu untuk meningkatkan KPS para pelajar. Seterusnya, ujian ANOVA satu hala. Jadual di atas menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara salah satu item dalam amalan KPS berdasarkan kepada perbezaan grade pelajar. Ini menunjukkan bahawa pada tingginya grade pelajar, makin tinggi penguasaan mereka terhadap amalan KPS berbanding dengan para pelajar yang berada dalam grade yang sederhana maupun grade rendah. Ini menunjukkan hipotesis nol bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi amalan KPS berdasarkan kepada perbezaan grade pelajar adalah ditolak.
Menurut kajian Nur Hafizah, pembelajaran sejarah dengan hanya menghafal fakta semata-mata boleh mendatangkan kebosanan di kalangan pelajar. Oleh yang demikian, bagi meraihkan kepelbagaian grade di kalangan pelajar, para guru harus kreatif dalam memberikan kreativiti yang berasaskan KPS dengan bersesuaian dengan grade pelajar, khususnya mereka yang berada dalam grade sederhana dan juga grade rendah. Amalan KPS berdasarkan grade pelajar PCB. Menurut sebelum tu saya maklumkan dulu tentang persentajnya. Okey, grade yang tinggi iaitu sebanyak 80%, grade sederhana sebanyak 75% dan grade paling rendah adalah 63%. Menurut MKViva 2019 dan 2020, ianya jelas menunjukkan bahawa para pelajar yang mempunyai pencapaian grade yang lebih tinggi mampu untuk mengaplikasikan KPS berbanding para pelajar yang mempunyai grade yang lebih rendah. Seterusnya adalah ujian korelasi. Jawapan di atas dengan sampel kajian N410 menunjukkan bahawa wujudnya hubungan yang signifikan tetapi sangat lemah sebanyak R0.13 di antara amalan KPS dengan perbezaan grade pelajar PCB. Ini menunjukkan hipotesis nol bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi amalan KPS dengan perbezaan grade pelajar PCB adalah ditolak. Walaupun sangat lemah, kajian ini menunjukkan bahawa grade pelajar dan subjek sejarah dapat menentukan bagaimana amalan KPS pelajar PCB di dalam kelas. Berbanding dengan hasil kajian Uli Putri Nirmala Puji dan Abdul Razak 2015 dan MKViva 2019 yang merumuskan bahawa amalan KPS dalam golongan murid secara umumnya masih dalam kadar sederhana. Secara kesimpulannya adalah KPS di dalam pelajar PCB masih tetap sangat lemah, sungguh pun mereka ini dalam kategori pelajar yang memiliki IQ yang tinggi. Oleh demikian, menjadi tanggungjawab para guru untuk meningkatkan KPS mereka agar dapat dimanfaatkan kepada para pelajar keseluruhannya. Dengan pengamalan KPS di kalangan pelajar, mereka bukan sahaja dapat menjiwai isi kandungan sejarah itu sendiri, malah ianya dapat membantu para pelajar dalam menggarap kemahiran kreatif dan kritis. Mereka bukan sahaja dalam kelas, malahan apabila mereka meningkat dewasa. Malahan, penghayatan yang tinggi terhadap sejarah juga dapat melahirkan warga negara yang punya jati diri serta semangat patriotisme yang tinggi. Sebagai cadangan, diharapkan pada masa hadapan akan ada ramai lagi para penyelidik yang dapat menyumbang dalam kajian seperti ini agar hasil dapatan yang diperolehi boleh dikongsi bersama dengan para guru khususnya dalam meningkatkan mutu profesionalisme mereka dalam bidang perguruan. Sekadar itu untuk hari ini, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.